Dan kemungkinan seseorang dari kamu beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antaranya dengan neraka itu hanya sehasta sahaja. Tiba-tiba kitabnya telah mendahuluinya, lalu ia pun beramal dengan amalan ahli syurga, maka ia akan masuk syurga. Nah, seterusnya. Hadis tersebut amat menggerunkan ahli takwa dan orang-orang yang lurus perjalanannya. Apatah lagi dengan orang-orang yang sering cuai dan keliru dalam urusan agamanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lihat hadis Rasulullah SAW yang baru saja dibacakan dan maknanya. Kalau kita fahamkan betul-betul, kalau anda mungkin tidak dapat faham bahasa Arabnya, diterjemahkan di dalam bahasa Melayunya, kita mendapatkan dua contoh yang Rasulullah SAW berikan. Dan kemudian setelah memberikan penerangan tersebut, Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad langsung memberikan khabar bahawasanya hadis tersebut amat menggerunkan ahli takwa dan orang-orang yang lurus di dalam perjalanannya. Apatah lagi orang-orang yang sering cuai dan keliru dalam urusan agama. Sebab ada dua perkara yang paling penting yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam contoh setiap manusia yang berjalan di muka bumi ini, yaitu saya mungkin menerangkan dalam bahasa yang boleh kita fahamkan dahulu, kemudian kita kembali lagi kepada hadis tersebut. Difahamkan oleh Rasulullah SAW di dalam arti kata bahawasanya segelintir daripada manusia, mereka ini beramal dengan amalan ahli neraka, ahli maksiat, orang-orang yang tidak menurut kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan kehidupannya asal boleh, tidak ada hukum yang dia laksanakan yang mana ianya mendapatkan pahala, tetapi ia melaksanakan maksiat demi maksiat. Tetapi kitabnya mendahuluinya, yaitu apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendatangi orang tersebut terlebih dahulu daripada apa yang pernah ataupun sedang dilaksanakan selama ini. Sehingga kan amalan baik itu dan dia meninggal di dalam keadaan di mana dia melaksanakan amalan baik tersebut, maka orang tersebut ahli syurga. Wa'iyyazubillah. Na'udzubillah min zalik. Orang-orang yang menjalankan kebaikan, hari-hari dia buat baik, tetapi kitab ataupun takdir Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan orang tersebut bahawasanya dia melaksanakan perintah-perintah Allah, tetapi di akhir hayatnya yang mana tidak ada orang yang tahu di mana stopnya, jantung anda daripada kehidupan, dan Allah Subhanahu Wa Taala ajalkan hari anda hari itulah. Dan hari itulah na'udzubillah min zalik anda melaksanakan satu maksiat, maka ahli neraka lah anda. Begitulah kefahaman yang diberi. Makanya tak turun, semuanya turun. Kerana kita daripada kalangan manusia biasa yang sekarang ini tidak mengetahui di manakah arah tujuan kehidupan kita, yaitu akhir hayat kita. Semua yang hadir pada kelas 26 November yang kemarin, saya duduk di sini, Ustaz Jalaluddin Hasan duduk di sini. Ya kan? Kita lah grup yang terakhir mendengarkan ceramahnya di sini. Saya tahu ya? Ada orang yang tahu, tidak ada orang yang tahu. Dia nak pergi ziarah, kita ajak dia pergi ziarah. Tapi itulah ziarah yang terakhirnya. Beri salam kepada kita, siapa yang salamnya, salam. Mas Andi adalah seorang ahli jenazah, ya, ahli jenazah, berpengalaman dengan hal tersebut. Yang kita ni barangkali kurang pengalaman dalam hal itu. Tetapi hadis Rasulullah SAW ini menerangkan kepada kita betapa pentingnya kita harus adakan kefahaman yang nyawa kita ini sangat-sangat berharga, dan waktu kita yang kita luangkan di dalam apa juga perkara harus diambil perhatian yang sangat besar.
Anda sihat, Masya Allah. Saya berteman dengan Ustaz Darwin Hasan, saya kira dalam 17-an tahun. Tidak 3 atau 4 hari terpisah, kita tidak call each other ataupun tidak message each other. Saya tahu tentang penyakit beliau dan semuanya. Tidak pernah seorang, dia tidak tahu pun yang dia ada jantung, yakni sakit jantung. Dia tidak tahu pun dia bakal akan diserang dan akan meninggal di sana dengan keadaan yang seperti itu. Tapi Masya Allah, kita lihat apa yang beliau laksanakan seperti mana sabda Rasulullah SAW, yaitu seseorang yang melakukan amalan yang terbaik dan dia meninggal di saat itu juga. Dan ini takdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jealous habis saya. Kalau ada saya tak tahu. Kalau saya jealous habis. Teman seperjuangan meninggal di tempat yang mulia setelah melakukan perbuatan yang mulia bersama orang-orang mulia dan dikuburkan bersama orang-orang yang mulia. Ya, bersama dengan guru besar saya Al-Habib Saleh bin Abdul Asyatri di sana, Al-Habib Muhammad Al-Maliki di sana, Sayyidatina Khadijatul Kubra di sana. Masya Allah, kalau dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang yang mulia dengan dekat-dekat, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dicemburukan. Ya, saat di mana meninggal di dalam keadaan begitu. Jadi apa yang nak difahamkan di sini adalah sesuatu yang perlu orang yang ada takwa ada akan yang gerun dengan takut dengan apa yang baru dibahaskan di sini dengan hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita bahawasanya tidak ada orang yang boleh tahu di manakah akhir hayatnya berada. Makanya saya pernah mendengarkan bahawasanya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ya, yaitu bapa kepada Al-Habib Umar bin Hafid, pernah menceritakan ya bahawasanya di zaman beliau, kalau tidak salah saya, Al-Habib Ali bin Syihabuddin, ketika beliau berceramah, ya, ketika beliau berceramah dan menerangkan tentang akhir kalimat la ilaha illallah, maka seseorang itu akan masuk syurga. Yani barang siapa akhir kalimatnya la ilaha illallah hadis, ya, maka akan masuk syurga. Akhir kalimatnya la ilaha illallah. Beliau sedang menerangkan tentang hal tersebut, kemudian beliau memberikan contoh apabila seseorang itu melaksanakan yakni pekerjaan maksiatnya hari-hari, maka dia khawatirkan dia akan meninggal. Bukan dia khawatirkan, ya, yakni perjalanan kehidupan akan memberitahu kita bahawasanya kalau perjalanannya sedemikian, maka kemungkinan besar dia akan meninggal di dalam perjalanan, di dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi kasihkan contoh yang sebelah kanan juga. Ada juga orang yang melaksanakan pergi balik masjid, ya, tiap-tiap hari dia mendatangi tempat-tempat yang baik, dia membantu orang. Kemungkinan besar dia akan meninggal di dalam keadaan yang tersebut. Setelah selesai dia memberikan contoh tersebut, dia pun jatuh meninggal dunia. Contoh yang dia berikan, contoh yang dianjurkan, dan dia sendiri memberikan contoh yang terbaik. Kalimat akhirnya la ilaha illallah sedang menyampaikan kepada kita tentang hadis Rasulullah yang sedemikian. Makanya kembali kepada kita, ya, makanya kembali kepada kita. Ini seminggu ni saya asyik fikirkan tentang kembali kepada saya. Sedih, memang sedih. Kehilangan seorang teman. Saya tidak ada sahabat yang paling rapat sekali melainkan dengan Ustaz Darwin Hasan. Tidak ada saya. Kehilangan, dia kehilangan. Tapi pertanyaannya kepada diri saya kembali. Di manakah saya akan meninggal nanti? Eloklah kalau anda semuanya menanyakan diri anda sendiri. Di manakah, keadaan apakah anda akan meninggal nanti? Itulah pertanyaan yang terbaik yang boleh kita fahamkan di dalam hadis yang kita sedang mempelajari ini dengan orang yang disangkut pautkan dengan orang yang bertakwa. Kalau anda bertakwa, akan getarlah hati anda, akan khawatirlah diri anda, akan selalu anda ingatkan diri anda ketika anda berada di tempat yang tidak seharusnya anda berada, anda akan menjadi takut. Anda takut anda meninggal di dalam tempat tersebut. Masya Allah. Ini adalah sesuatu pelajaran yang mungkin anda ambil sebagai pegangan kehidupan anda. Jikalau anda sedang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak seharusnya anda melakukan kerana ia adalah larangan Allah,
eloklah tanya diri anda, kalau anda mati nanti di saat tersebut, dia akan menjadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, anda menghadiri kelas seperti ini, anda datang masjid, anda pergi, tetapi saat yang Allah Subhanahu wa taala nak cabut nyawa anda, jikalau anda sedang melakukan satu kemaksiatan, na'udzubillah, itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba kitabnya mendahulunya, lalu ia pun beramal dengan amalan ahli neraka, maka nerakalah tempat. Jadi itulah dia challenge yang ada di dalam setiap daripada sanubari kita. Cabaran yang besar yang mana anda perlu setiap waktu menanyakan diri anda. Anda akan menjadikan sesuatu yang mungkin dapat pelajaran yang sangat besar, kematian. Dan di dalam bab kematian, di dalam kefahaman kematian, ia merupakan sesuatu yang sangat besar di sisi seorang manusia, yang mana itu adalah pengajaran yang sangat-sangat besar. Eloklah kalau kita sadarkan diri kita dengan kematian dan bersiap-siap untuk tempat kita, kerana kita akan berada di sebuah tempat yang sangat gelap, di sebuah tempat yang sangat-sangat mengerikan, dan tidak ada sesiapa yang menemani kita kecuali amalan kita sendiri. Baik, bismillah, teruskan. Hadis tersebut amat menggerumkan ahli takwa dan orang-orang yang lurus perjalanannya. Apatah lagi dengan orang-orang yang sering cuai dan keliru dalam urusan agamanya. Sebahagian salafus saleh berkata, demi Allah, tiada seorang pun akan berselamat dari agamanya sekiranya ia akan dipesongkan Allah, nescaya ia akan terpesong Allah. Lantaran itu mereka sentiasa hidup dalam kebimbangan kalau mereka telah dimatikan di dalam su'ul khatimah, meskipun amal bakti mereka telah cukup dan dosa mereka amat sedikit. Orang-orang yang orang-orang yang tinggi, orang-orang yang dianggap sebagai orang yang dekat dengan Allah SWT, awliya, wali Allah, mereka di dalam keadaan yang sangat takut. Mereka ini berada di dalam keadaan yang sangat takut kalau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Apa lagi kita ya, yang main-main tepi longkang ni. Yang ini sudah ada dekat laut, sudah macam-macam permainannya, sudah macam-macam pendekatannya kepada Allah, sudah beribu-ribu kali khatam Al-Quran, sudah berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala dengan solat tahajudnya yang berjam-jam, dan kita yang kicai-kicai ini tidak ada rasa gerun. Itu perlu ditanyakan kepada diri kita. Di manakah kita akan berada ketika akhir hayat kita? Ketika saat nyawa kita dicabutkan, di manakah kita berada dan sedang apakah kita lakukan pada saat tersebut? Ini adalah sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh para ulama. Para ulama yang kubar ya, saya lupa akan namanya. Salah satu daripada ulama yang insyaAllah kalau sampai namanya saya akan sebutkan. Beliau adalah seseorang yang menggali kuburnya sendiri, ya, di tanah sendiri, di sebelah tempatnya, dan beliau akan masuk ke dalam kuburnya Harun al-Rashid, ya, seorang khalifah pada waktu tersebut. Masuk ke dalam kubur, baca Al-Quran, dan di dinding-dinding itu semuanya dia nangis. Dia menanyakan, macam mana aku nanti keadaan tersebut? Macam mana? Begitulah. Tiap-tiap pagi setelah mereka solat subuh, setelah mereka isyraq, mereka akan turun ke bawah, ke tempat yang mereka akan dimasukkan nanti, baca Al-Quran di situ, dengan membayangkan macam mana aku nanti keadaannya. Itu keadaan orang-orang yang menggerunkan dan mereka takut. Tidak tahu di manakah, bagaimanakah nyawa akan dicabut dan apakah keadaan waktu tersebut. Terus. Ada di antara salafus saleh yang mengatakan, kiranya aku diberi pilih antara mati dalam Islam di pintu bilik dengan mati syahid di pintu rumah, nescaya aku pilih mati dalam Islam di pintu bilik dari mati syahid di pintu rumah, kerana aku masih ragu apa yang akan terlintas di hatiku nanti ketika aku berada di antara pintu bilik dengan pintu rumah. Nah, para salafus saleh, yakni para awliya, para orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka membayangkan
pilihan kalau mereka ada dua pilihan. Satu, pilihannya kalau dia confirm mati di dalam bilik dia, mati sakit, mati jatuh, tapi confirm dalam Islam, berarti mengucap kalimat la ilaha illallah, dia melakukan solat ataupun apa, tapi confirm mati di dalam keadaan Islam. Dia lebih pilih yakni mendapatkan kematian seperti itu daripada dia mati di luar yang mana sedang syahid. Sedangkan syahid, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar kepada orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid tak payah dimandikan kerana darah tersebut. Orang yang mati syahid dengan kebenaran syahid, ya, iaitu di atas pemerintah ataupun di atas panggilan jihad yang sebenarnya, bukan jihad-jihadan, ya, ataupun jihad yang diada-adakan, tapi jihad yang sebenarnya. Kalau beliau mati, tapi kalau dia diberikan pilihan, yakni dia nak yang confirm sahaja dalam Islam. Kerana kalau mati di dalam keadaan syahid, belum tahu niatnya betul-betul kerana dia nak syahid. Syahid ada tiga macam, ya. Syahid di dalam Islam ada tiga macam. Satu, syahid dunia. Satu, syahid dunia wal akhirah. Yang ketiga, syahid akhirah. Syahid dunia adalah orang-orang di dunia semuanya tahu dia mati syahid, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala, kerana ada sesuatu niat, kerana ada sesuatu sebab, kerana ada sesuatu yang beliau nak lakukan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka syahidnya itu bukan syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu dinama syahid dunia. Ada syahid lagi satu, syahid akhirah. Syahid akhirah adalah orang-orang yang mati di dunia, yang orang tak tahu semuanya yang dia ni sebenarnya orang syahid. Mudah-mudahan Ustaz Jalaluddin Hasan adalah di antaranya. Banyak lagi orang yang meninggal, orang perempuan yang meninggal ketika melahirkan anak, itu adalah mati syahid. Orang yang mati sakit perut, itu adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati lemas, itu adalah orang yang mati syahid. Tetapi tidak dianggap sebagai syahid di dunia, tapi syahid di akhirat. Ada lagi satu yang dinamakan syahid dunia wal akhirah. Itu seperti Sayyidina Hamzah, ya. Itulah orang-orang yang kita tahu di dunia, dan di akhirat di mata Allah Subhanahu wa taala beliau adalah orang-orang yang benar-benar mati syahid. Jadi di sini digambarkan syahid pun dia tak nak, dia lebih perlu, dia lebih nakkan, dia lebih inginkan dan dia minta kepada Allah SWT kalau dia betul-betul mati di dalam keadaan Islam, di dalam bilik dia diam-diam saja, tapi betul-betul di dalam keadaan Islam yang diterima oleh Allah SWT. Nah, itu adalah sesuatu kekhawatiran. Itu adalah sesuatu yang perlu berputih di hati-hati kita semua. Perlu kita keluarkan di dalam hati kita. Kalau kita belum ada perasaan begini, maka mulakanlah daripada hari ini. Tanyakan diri anda di mana, baca mana, dan apakah keadaan di mana anda akan mati. Dan kerjakan hal-hal yang terbaik agar anda mati di dalam keadaan yang tersebut. Kerana senang cakap kalau saya tutup kitab ni, saya keluarkan. Tak gunalah kalau seseorang itu berpakaian putih, bersarban besar, dan dia pergi ke masjid, tapi dia mati di dalam keadaan di mana tidak diridai oleh Allah SWT. Kerana yang lebih penting adalah saat-saat terakhirnya. Saat-saat terakhirnya itulah yang paling penting. Jadi tidak semestinya anda yang melakukan kegiatan yang baik, anda pasti confirm masuk syurga. Itulah yang dimaksudkan di sini, dan itulah kekhawatiran yang perlu kita tanyakan di dalam setiap perbuatan kita. Amalan kita bersihkan dengan landasan seperti ini. Dan itulah apa yang telah dilaksanakan oleh para ulama kita, yakni para salafus saleh kita, orang-orang yang terdahulu kita yang berjaya di dalam kehidupannya, yaitu meninggal di dalam keadaan yang terbaik kerana mereka mempunyai ciri-ciri yang seperti itu. Teruskan. Seorang soleh berkata kepada rakan-rakannya, apabila telah tiba ajalku kelak, hendaklah kamu duduk di kepalaku dan memperhatikan kiranya aku mati dengan Islam atau tidak. Andai kata kamu dapati aku mati dalam Islam, maka ambillah segala barang peninggalanku dan jualkan semuanya. Kemudian berikan dengannya gula-gula dan buah badam, serta bagi-bagikan kesemuanya kepada tanah-tanah. Andai kata kamu dapati aku mati dalam selain Islam,
maka hendaklah kamu beritahu orang ramai yang ingin menyembahyangkan jenazahku, supaya mereka mengetahui keadaan matiku sebelum menyembahyangkanku. Nah, terus. Sebelum itu orang soleh tersebut telah mengajarkan rakan-rakannya itu tanda-tanda bagaimana mereka boleh membezakan antara kedua mati itu. Berkata rakannya setelah orang soleh itu meninggal dunia, aku telah mendapatinya mati di dalam Islam. Maka ia pun melaksanakan wasiat orang soleh itu tentang bersedekah kepada kanak-kanak. Cerita-cerita yang sama dalam hubungan ini memang banyak sekali dan sudah termasyhur pula. Nah, ya, begitulah dia, ya. Kekhawatirannya bukan sahaja di dalam selaku dia sebagai orang yang masih hidup, tetapi dia juga khawatir kalau betul-betul dia mati dalam Islam atau tidak di dalam Islam. Makanya dikhabarkan kepada orang-orang semuanya, kalaulah betul-betul di dalam Islam, maka diminta supaya dia bersedekah kepada kanak-kanak. Ini saya akan kembali. Kalau tidak, dia suruh beritahu kepada orang supaya apa? Supaya dapat doakan dia. Supaya dapat dengan rahmatnya kita berdoa, yakni rahmatnya orang-orang yang hidup di sekeliling dia, berdoakan, yang didoakan untuk dia diampunkan dosa-dosanya, maka akan diampunkan oleh Allah SWT akan dosa-dosanya. Tapi kekhawatirannya itu tidak setakat dia berusaha seakhir hayatnya itu mendatangi mati dengan keadaan Islam, tetapi dapat juga dia buat the second option setelah kematian. Kalau dia tidak, begitulah. Saya nak kembali kepada sedekah kepada kanak-kanak. Ini ada berkah yang besar, ya. Kalau anda mempunyai anak-anak ataupun sedang berlari anak-anak, itu adalah tanda kehidupan yang besar, ya. Sayangilah kanak-kanak. Kerana kita diberikan contoh oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi, ya kan? Ada yang belum tahu tentang kisahnya, carilah tahu tentang kisahnya yang sangat menyayangi anak-anak kecil. Cerita beliau yang bersangkutan dengan anak-anak kecil sangat banyak sekali, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tetapi banyak. Kerana memang di anak-anak kecil ada doa-doa yang terbaik untuk anda. Bahagiakan anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil ini berdoa, maka anda akan mendapat kebahagiaannya juga. Itu adalah rahsia di antara rahsia Habib Nuh bin Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi. Ya, Al-Habib Nuh dikenali sebagai anak-anak mencintainya, suka kalau beliau ini ada. Kerana apa? Ada budak-budak, ada macam-macam kat sini. Walaupun orang dia Habib Nuh bukan orang yang kaya, tetapi dia akan ambil daripada orang-orang yang menjual halwa, menjual budak-budak ni, dia akan berikan. Dia akan berikan kepada anak-anak. Dan anak-anak suka. Ini adalah rahsia yang sangat besar. Kita kalau ada rezeki, salah kalau bukan anak kita, ya, Muslim ataupun bukan Islam, ya, kalau ada yang anda boleh berikan kepada anak kecil yang dapat membahagiakan dia, berikan. Kerana kebahagiaan yang anda letak di dalam anak-anak kecil akan membawa kepada keberkahan yang tertentu. Ya, Habib Nuh bin Muhammad bin Al-Habsyi, ya, dalam ceritanya mendengar anak kecil yang nangis, yang dia kerana ini genuine, ya. Ini lain sikit dengan kita, ya. Kalau kita dengar anak-anak nangis membingitkan kita, ya. Tapi bukan Habib Nuh. Ya, Habib Nuh pernah berjalan dan dia sangat terkuris, sangat dia merasakan sesuatu yang terjadi di sebuah rumah yang mana anaknya menangis saja. Saking dia nak tahu betul-betul kenapa budak ini nangis, dia boleh diamkan anak ini juga, dia menanyakan. Ternyata keluarga tersebut tidak mempunyai apa-apa untuk makan. Dan anak ini sangat-sangat haus sekali dan tidak mempunyai susu yang dapat diberikan kepada anak kecil ini. Habib sangat-sangat terasa dan sedih sekali. Disuruh ambil air kelapa dan dibacakan air kelapa tersebut. Air kelapa tadi menjadi susu untuk diberikan anak tersebut. Ini antara karamah beliau. Kita perlu tahu, ya, ini bukan cerita karut, ya. Ini adalah karamah. Dan karamah adalah diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat adalah sesuatu yang aneh yang berlaku di sisi seorang nabi. Kalau karamah, dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda tak boleh minta, anda tidak boleh minta benda ni.
Allah akan berikan kepada anda. Dan jangan sekali-sekali minta. Bukan daripada pengajian guru-guru kita yang mana anda disuruh supaya minta menjadi seorang wali. Tidak ada kena-mengena dengan kalau anda sedang melakukan hal tersebut, anda tersalah jalan, tersesat namanya. Kerana wali adalah seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang seperti ini, karamah atau sesuatu keanehan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi niat ikhlas beliau. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan, anugerahkan kepadanya kerana kasih dan sayang Allah yang berlebihan kepada orang tersebut. Kerana apa? Pengabdiannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Yang luar biasa. Kerana ini main hati. Makanya saya katakan tadi ya, hati yang seperti Habib Nuh, yang melihat kepada kesengsaraan anak kecil, yang mana dia terasa betul-betul itu suci. Lahirlah sesuatu yang beliau ingin laksanakan, dan datanglah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak tahu kalau saya pernah dengar, saya pernah ceritakan Amal Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Pakciknya Faqih Muhammad bin Ali Ba'alawi pernah, beliau adalah grup ataupun sekumpulan orang-orang Arab yang pertama yang memasuki India. Dan pada waktu tersebut India adalah agama Hindu yang mereka anuti di dalam bentuk luar biasa. Berarti mereka ada yang boleh lari atas api, boleh terbang, boleh naik atas gunung dengan 1 minit, ya. Begitulah mereka punya keanehan. Iaitu istidraj, ya. Kita kena fahamkan 3 perkara yang baru saya katakan tadi, iaitu mukjizat datang daripada Allah SWT kepada Nabi. Karamah datang daripada Allah SWT untuk orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Istidraj datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, tujuannya diberikan keanehan tersebut kepada orang tersebut. Ini disesatkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah tertulis orang ini akan disesatkan dan akan menyesatkan orang juga. Di antara yang kita lihat adalah latest lah, ya. Kita lihat adalah Sai Baba, ya. Di antara orang-orang yang boleh melakukan keanehan, yang boleh keluarkan emas, boleh keluarkan itu, dan itu semuanya istidraj, ya. Tidak kita percayai bahawasanya orang tersebut atau orang-orang seperti itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Kembali kepada cerita saya tadi itu, beliau datang bersama dengan sekumpulan orang-orang Arab yang mana mereka berjual beli dan datang ke negara India, dan India waktu tersebut dianuti dengan orang-orang Hindu yang kuat agamanya, yang berpotensi untuk melaksanakan perkara-perkara yang luar biasa yang akan menakjubkan seseorang. Makanya apabila Habib datang untuk berjual beli dan kemudian menyebarkan Islam dalam satu jalur, mereka saksikan agama yang dibawa oleh Habib. Kemudian setelah Habib tidak ada belajar apa-apa ilmu selain daripada apa yang ingin disampaikan, kerana keikhlasan tersebut, kita lihat, ya, contoh yang saya berikan ini, beliau disampaikan, menyampaikan, cuba untuk menyampaikan Islam kepada orang-orang tersebut, dan orang-orang tersebut mengatakan kepada Habib, katanya, kita ni ilmu yang kita ada, agama yang kita ada dapat terbang, dapat jalan atas air, dapat ini, dapat itu. Anda dapat apa? Boleh buat apa? Anda boleh buat apa yang lebih daripada kita? Kalau anda boleh melaksanakan sesuatu yang lebih hebat daripada kita, kita akan masuk. Kita akan masuk ke agama. Kalau tidak, ahlan wa sahlan wa jalan. Baik. Jadi katanya, khalas, kita jumpa di satu tempat, kita jumpa di satu waktu. Anda tunjukkan apa yang anda boleh, saya tunjukkan apa yang saya boleh. Kumpulan saya, iaitu kumpulan orang-orang Hindu, akan melaksanakan apa. Maka dia pun melaksanakan. Maka orang-orang itu hari tersebut, saya berikan cerita, mereka jumpa, dan mereka jumpa di satu platform, yakni satu padang yang mana mereka akan tunjukkan. Saya katakan tadi, Habib datang dengan tidak ada preparation at all. Kerana beliau bukan daripada Silat Gayung ke, daripada mana punya presentasi yang nak buat. Dia hanya
yakni mengajarkan kepada agama, kerana dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala dan dia ingin berkongsi kecintaan tersebut agar mengenali Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah sana. Tetapi sana mencabar dan dia menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Maka pertunjukan itu bermula. Mereka pun cuba untuk melaksanakan segala sesuatu untuk mempamerkan kehebatan agamanya. Ya, ada yang boleh terbang, ada yang boleh itu, boleh ini. Kemudian dia kata, nah, sekarang giliran kamu pula. Saya katakan tadi, Habib tidak ada buat apa-apa preparation. Tiba-tiba slipper yang dia pakai, sandal yang dia pakai itu terkeluar sendiri. Dengan keajaiban sendiri, terkeluar sendiri dan naik sendiri. Dan ada orang yang sedang terbang tadi itu, ditambah-tambah, sestimpul ditambahkan dan semua itu turun dan tidak mampu naik kembali lagi. Dia tak tahu apa. Itu adalah karamah. Dan itu juga adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada daya upayanya dia sendiri. Dan ia adalah sesuatu yang digambarkan seperti orang yang bertawakal seluruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya penting untuk kita fahamkan bahawasanya karamah yang terjadi seperti Habib Nuh bin Muhammad al-Habsyi melaksanakan segala sesuatu yang mana kehebatan beliau terpancar daripada segala sesuatu yang datang keanehannya, itu bukan daripada diri beliau sendiri. Sehinggalah akhir hayat beliau yang mana kita fahamkan ataupun anda mungkin belum pernah dengar cerita lagi, Habib nak dikebumikan di sini. Tetapi pada waktu tersebut pengebumian hanya berlaku di kubur bidadari. Setelah pemandian beliau, orang-orang datang nak macam biasa, nak angkat, nak langsungkan untuk dikebumikan di bidadari. Bidadari di potong pasir. Kalau anda yang hidup barangkali 90 ke atas, 1990 ke atas, mungkin anda tidak dapat melihat apa yang saya pernah lihat. Kebetulan saya bersekolah di daerah situ. Jadi saya tahu situ alam kuburan Kristian dengan Muslim. Sekarang sudah tak ada satu pun. Sebelah Masjid Al-Kaf. Ya, kalau anda lihat Masjid Al-Kaf potong pasir, sebelah tu, exactly sebelah tu kubur Kristian. Sebelah tu lagi kubur Muslim. Ada masjid di situ juga, Masjid Bidadari. Itu pun Al-Habsyi juga, ya. Imamnya yang mendirikan masjid tersebut, ya, adalah Al-Habsyi juga. Pokoknya mereka nak bawa Habib untuk dikuburkan di kubur Bidadari, tetapi ternyata tidak boleh angkat. Tidak boleh angkat kerana Habib berwasiat untuk ditanamkan di sini. Itu kadar apa itu? Kalau kita nak lihat, itulah dia karamah. Itulah apa yang saya nak beritahukan kepada anda. Bukan kuasa daripadanya. Kerana Allah mencintai orang ini, kerana dekat dengan Allah, maka Allah anugerahkan satu hadiah. Itulah dia. Maka orang pun tak boleh angkat. 10 orang datang cuba untuk angkat, tak boleh angkat. Kemudian satu orang saja bersuara. Habib kan pernah berwasiat, wasiat untuk ditanamkan di sini. Cerita tak habis di situ, tuan-tuan, kerana tanah di sini betul-betul punya mahal. Dan itu adalah kepunyaan orang Parsi. Ya, orang Parsi memiliki tanah di atas ini sampai di belakang situ. Dan waktu tersebut perkuburan orang-orang Parsi. Parsi Zoroastrian, ya, ataupun penyembah api. Masih ada di Singapura, ya ada. Ya, anda kalau lihat salah satu tempat di sini ada apa, Parsi Road ke Parsi Lane ke tak tahu. Pokoknya mereka memiliki tanah tersebut. Tak mungkinlah dia beli tanah tersebut dengan harga yang begitu mahal. Tapi subhanallah, ada orang yang belikan harga, ya, dan wakafkan tanah tersebut sehinggalah jadi tanah kuburan satu-satunya. Belum habis di situ lagi ECP punya cerita juga, anda pun mungkin pernah dengar. Semua ini bukan Habib yang suruh, bukan Habib yang call, bukan Habib yang beritahu, tetapi Allah yang inginkan. Kerana apa? Kerana kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang ini yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu semuanya lahirnya daripada ketakwaan yang mendekatkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendekatkan orang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan kita. Penderhaka mati dalam su'ul khatimah. Ketahuilah yang biasanya mati dalam su'ul khatimah itu adalah orang-orang yang tidak mengambil berat akan salat fardu, tidak mengeluarkan zakat yang wajib,
dan orang-orang yang menjaga tepi kain kaum muslimin, orang-orang yang mengurangi timbangan atau cubakan di dalam berjual beli, orang-orang yang menipu kaum muslimin dan menipu mereka serta mengelirukan mereka dalam perkara-perkara agama maupun dunia. Begitu juga dengan orang-orang yang mendustakan para wali Allah dan mengingkari mereka tanpa kebenaran yang jelas. Seterusnya, orang-orang yang mendakwa diri mendapat darjat kewalian dan tingkatannya tanpa kebenaran, dan lain-lain lagi dari perkara-perkara yang dikaji oleh agama Islam. Nah, jadi saya akan akhiri dengan sesuatu yang perlu kita takutkan di dalam kehidupan kita, yaitu mati di dalam keadaan su'ul khatimah. Takutlah semua daripada kita, orang-orang yang kita cintai, takutkan mereka juga, ya. Takutkan mereka, kerana ini ketakutan kalau lahir di hati mereka, mereka akan selamat. Kita sayang mereka, bukan kita nak takutkan mereka. Takutkan mereka kerana ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menurunkan. Apabila orang-orang tidak khawatir, tidak ada concern, tidak ada sesuatu yang mereka ambil perhatian di dalam menempuh hari-harian mereka agar mereka tidak mati di dalam waktu ataupun keadaan su'ul khatimah, maka itu adalah satu kerugian yang sangat besar. Itu bukan satu keberanian, ya. Itu bukan sesuatu yang dikatakan berani, kerana berani tidak kena tempat pada waktu tersebut. Makanya takutlah kita dengan keadaan di mana kita akan ditarik nyawa kita di dalam keadaan su'ul khatimah. Dan di sini dikatakan orang-orang yang biasanya mati di dalam keadaan su'ul khatimah, mereka adalah orang-orang yang tidak mengambil peran di dalam keadaan solat fardu mereka. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan, ya. Anak-anak kita, isteri-isteri kita, kita punya teman-teman, kita punya orang yang terdekat dengan kita harus pamerkan, cerminkan akhlak, cerminkan contoh, beritahu mereka tentang pentingnya solat fardu. Dan kita harus buktikan dengan kita sendiri melaksanakannya. Ya, bukan kita main tunjuk-tunjuk, kata sudah solat belum, boleh solat belum, tapi kita tidak lakukan. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita sampaikan, kerana ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dan utama, solat fardu. Kemudian kata beliau lagi, tidak mengeluarkan zakat yang wajib, orang-orang menjaga tepi kain orang muslim, orang-orang yang mengurangi timbangan dan cubakan di dalam jual beli, orang-orang yang menipu kaum muslim, mereka yang mengelirukan mereka dalam perkara agama. Ini semuanya orang-orang yang dikhawatiri akan mati di dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian begitu juga orang-orang yang mendustakan para wali Allah. Jangan main-main. Saya dah katakan tadi, kalau Allah dah cinta dengan seseorang, maka dialah Allah. Maksud saya, dialah Allah di dalam segi matanya. Kerana kebaikan semuanya akan terjadi di sisi beliau, kerana Allah menjaga matanya. Dalam sebuah hadis, Allah SWT menggambarkan di dalam sebuah hadis qudsi bahawasanya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka matanya akan menjadi mata aku, kata Allah. Tangannya akan menjadi tangan aku, kata Allah. Kakinya akan menjadi kaki aku, kata Allah SWT. Kerana apa? Matanya akan diarahkan kepada kebaikan, tangannya akan diarahkan kepada kebaikan. Tidak akan ada seseorang wali yang dekat dengan Allah SWT yang akan melaksanakan sesuatu yang mana akan melanggar perintah Allah SWT. Makanya apabila seorang wali telah menjadi seorang wali, terbaik bagi kita untuk bersangka baik. Kerana bukan urusan kita untuk buat judgement yang macam-macam. Di sini dikatakan yang mendustakan para wali dan mengingkari mereka tanpa kebenaran yang jelas. Kalau ada kebenaran yang jelas, silakan ada. Seterusnya, orang-orang yang mendakwa diri dapat derajat kewalian dan tingkatkannya tanpa kebenaran. Ini yang saya khawatirkan, yang ini yang saya selalu ingatkan diri saya dan teman-teman dan juga semua murid-murid supaya berhati-hati di dalam peringkat ini. Jangan jadi wali-walian. Jangan nak jadi wali, jangan minta nak jadi wali. Itu semuanya bukan urusan anda.
yang terbaik, jalankan solat yang terbaik sehingga anda diangkat menjadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan lain-lain perkara yang dikaji oleh agama Islam. Allahu a'lam bishawab. Saya berhenti di sini. InsyaAllah akan disambung oleh seorang ustaz undangan pada minggu hadapan, kerana kita berusaha untuk mendapatkan seorang. Kalau minggu kemarin akhir bulan adalah merupakan Ustaz almarhum Haji Jalaluddin Hasan yang telah meninggalkan kita. InsyaAllah bulan ini untuk hujung bulannya kita akan mengundang salah satu daripada luaran Al-Azhar, pernah menjadi qadi di Singapura, yaitu Syekh Ustaz Suhaimi Fauzi. Ya, InsyaAllah saya akan usaha untuk mengundang beliau minggu hadapan, dan saya akan mendengarkan atau saya akan bersama-sama insyaAllah dengan anda semua untuk mengikuti kajian daripada beliau pada minggu hadapan insyaAllah. InsyaAllah saya akan tutup di sini dengan doa. Sebelumnya saya ingin ingatkan, di luar sana ada sedikit barakah daripada salah seorang teman daripada kalangan kita yang memberikan sedikit rezeki, yang beliau harapkan supaya anda semuanya dapat mendoakan beliau juga, kerana hari besar beliau adalah besok. Anak beliau akan menikah, jadi mudah-mudahan kita doakan kebaikan buat dirinya dan keluarganya insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umurnya dalam keadaan sihat walafiat dan murahkan rezekinya, membahagiakan rumah tangganya, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyat wa rasul salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Fatiha hadi khasah negara nahdi ila Ustaz Jalaluddin Hasan, Allah yaghfirhu warhamhu wa afi wa afwanhu wa yu'li darajatahul jannah wa yuslih tariqahu lil jannah. La hadhihi niyat wa rasul salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أشرفنا ألا نضع أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة وآمني رواتي ربي ومولودينا وسائر خلاني أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجبا آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي عليه العبد العبدي آدانة الصحبي بالبدء والتناهي والحمد لله رب العالمين.